Aduh, sakitnya perut cikgu. Aduh. Aduh, apa cikgu nak buat ya? Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid cikgu semua hari ini? Cikgu harap semuanya sihat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini bersama dengan Cikgu Syul lagi untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Baiklah murid-murid, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah mengenai sains dan perubatan. Tadi murid tengok kan bagaimana cikgu sakit perut tadi? Apa yang cikgu perlu buat? Tahu tak? Semestinya cikgu perlu makan ubat, cikgu perlu pergi klinik, jumpa doktor. Okey, apa yang cikgu buat tadi tu bila cikgu makan ubat, apa yang cikgu pergi klinik, itu semua termasuk dalam tajuk kita iaitu teknologi, sains dan perubatan. Jadi, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, mari kita lihat. Jadi murid-murid, kita lihat dahulu apakah yang murid akan dapat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini, murid akan dapat membina ayat perintah berdasarkan kata perintah dan gambar yang diberikan. Jadi, bagaimana kita nak buat nanti? Okey, kita boleh lihat. Baiklah, apa aktiviti pembelajaran kita pada hari ini? Ada 3 aktiviti utama iaitu yang pertama, murid akan mengetahui apa itu ayat perintah. Kemudian yang kedua, murid akan membaca dan memahami gambar dan dialog yang diberikan. Kemudian aktiviti kita yang ketiga, kita akan membina ayat perintah berdasarkan kata perintah dan gambar yang diberikan nanti. Jadi murid-murid, kita lihat dahulu pada aktiviti pertama kita iaitu kita akan tahu apa itu ayat perintah. Mari kita lihat. Baiklah murid-murid, apa itu ayat perintah? Okey, mari kita lihat apa yang bijak bahasa ini katakan. Okey, ayat perintah ialah ayat yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Contohnya, sila duduk, sila ambil ubat, jangan minum air batu dan tolong simpan ubat ini. Ini adalah contoh ayat perintah di mana apabila kita ujarkan atau kita ucapkan ayat perintah ini, dia akan menimbulkan sesuatu tindakan bagi pihak lain. Contohnya bila cikgu cakap kepada murid-murid, sila duduk. Jadi murid-murid akan mendengar arahan cikgu dan akan duduk di atas kerusi. Ataupun bila cikgu kata jangan berlari, itu bermaksud cikgu melarang murid untuk tidak berlari di dalam kelas ataupun di mana-mana tempat. Itu adalah contoh ayat perintah. Jadi apa kata perintah yang biasanya kita boleh gunakan? Yang pertama, sila, jangan, tolong, harap, jemput. Okey, ini adalah biasanya kata perintah yang kita boleh gunakan dalam sesuatu ayat yang kita hendak menimbulkan sesuatu tindakan. Contohnya sila duduk, jangan makan, tolong bangun, harap buka kasut, contohnya, ataupun jemput minum. Itu adalah contoh-contoh ayat perintah. Okey, kita lihat contoh ayat yang lain pula. Okey, kita lihat contoh ayat yang lain. Okey, yang pertama, sila duduk dengan tertib. Itu bermaksud apabila seseorang memberi arahan sila duduk dengan tertib, jadi orang yang menerima arahan tersebut akan membuat tindakan, dia akan duduk dengan tertib. Tertib ni adalah duduk dengan sopan. Okey, kemudian yang kedua, jangan bermain dengan mancis. Bila kita katakan jangan bermain dengan mancis, jadi orang yang menerima arahan ataupun menerima ayat perintah tersebut akan tidak bermain mancis. Okey, kemudian yang ketiga, tolong ambil barang itu. Bermaksud seseorang telah mengeluarkan ayat ini untuk meminta tolong kepada orang lain untuk mengambil barang tersebut. Jadi ketiga-tiga ayat yang kita ujarkan ni akan menimbulkan sesuatu tindakan ataupun perbuatan. Okey, jadi kita dah tahu apa itu ayat perintah. Jadi kita teruskan kepada aktiviti yang kedua kita iaitu kita akan membaca dan memahami gambar dan dialog yang diberikan. Jadi murid bolehlah rujuk dalam buku teks masing-masing pada muka surat 102. Okey, jadi mari kita baca bersama-sama petikan yang diberikan. Tajuknya adalah Sains Perubatan.
Kalang demam. Ayah membawanya berjumpa dengan Dr. Mira. Jadi dalam petikan ini menceritakan di mana Kalang telah mengalami demam. Kemudian ayah dia membawa dia berjumpa dengan doktor yang bernama Dr. Mira. Jadi mari kita lihat situasi berikutnya. Okey, kita lihat di mana di dalam situasi pertama adalah berlaku di bilik rawatan. Okey, kita lihat dialog yang dituturkan antara kedua-dua orang. Ini, okey, tarik nafas kamu, kata doktor tersebut. Jadi Kalang membalas, baik doktor. Jadi doktor ni mengatakan dia meminta Kalang untuk menarik nafas. Jadi Kalang pun membalas, baik doktor. Okey, kita lihat situasi seterusnya. Tolong buka mulut kamu, suhu badan kamu tinggi. Kamu demam, kamu perlu berehat. Jadi doktor ni menyatakan bahawa dia meminta Kalang untuk buka mulut untuk dia periksa keadaan Kalang. Jadi doktor ni pun mengatakan bahawa suhu badan Kalang tu tinggi. Jadi Kalang telah mengalami demam. Jadi Kalang perlulah berehat secukupnya. Jadi dalam dialog yang dituturkan, yang mana satu menunjukkan ayat perintah. Okey, iaitu tolong buka mulut kamu. Ini adalah ayat perintah. Sebab apa? Di hadapan ni ada kata perintah yang digunakan, iaitu tolong. Tolong adalah kata perintah. Okey, kita lihat seterusnya. Doktor ini mengatakan, sila ambil ubat di kaunter pubat. Baiklah doktor, balas Kalang. Jadi Doktor Mira meminta Kalang untuk mengambil ubat di kaunter ubat yang disediakan. Jadi Kalang membalas, baiklah doktor. Jadi di antara kedua-dua ayat ini, kedua-dua dialog ini, yang mana satu menunjukkan ayat perintah. Ya, yang sila ambil ubat di kaunter ubat. Sila itu merupakan kata perintah. Jadi ayat yang diujar tu adalah ayat perintah. Okey, sekarang kita lihat situasi yang berlaku di kaunter ubat pula. Okey, jadi apa yang ahli farmasi ini memberitahu? Okey, sila makan ubat mengikut aturannya. Ya, puan. Okey, jadi balas Kalang. Jadi di antara kedua-dua dialog yang dituturkan ini, di mana yang mana satu ayat perintah. Ya, iaitu sila makan ubat mengikut aturannya. Di mana ahli farmasi itu memberi ayat menyatakan untuk Kalang makan ubat mengikut aturannya, ikut peraturan yang diberikan. Sama ada 3 kali sehari, 2 kali sehari, berapa mililiter. Itu adalah antara contoh aturan ubat. Kemudian apa lagi yang dipesan oleh ahli farmasi ini? Jangan minum minuman berais. Jangan minum minuman berais. Ayat yang diujarkan oleh ahli farmasi ini merupakan ayat perintah kerana dia menggunakan kata perintah jangan. Kata perintah jangan tu dalam ayatnya. Jadi ayat tersebut menjadi ayat perintah di mana dia memberi arahan kepada Kalang supaya tidak minum minuman yang berais. Okey, seterusnya, tolong simpan ubat di tempat yang selamat. Okey, baiklah puan, terima kasih. Jadi ahli farmasi ini meminta Kalang untuk simpan ubat di tempat yang selamat. Dekat mana tu tersimpan? Kita perlu simpan ubat yang selamat. Di tempat yang tinggi, yang tersembunyi agar tidak mudah dicapai oleh orang lain, supaya tidak berbahaya kepada orang lain, ataupun di dalam tempat peti sejuk pun boleh. Okey, jadi Kalang pun membalas, baiklah puan, terima kasih. Jadi di antara kedua-dua ayat ini, yang mana ayat perintah? Iaitu tolong simpan ubat di tempat yang selamat, di mana dia memberitahu kepada Kalang supaya simpan ubat di tempat yang selamat. Baiklah, sekarang kita dah selesai pada aktiviti yang kedua tadi, iaitu kita dah baca, kita dah fahami gambar dan dialog yang berlaku di antara di klinik dan kaunter ubat tadi. Kemudian kita akan teruskan kepada aktiviti ketiga kita, iaitu membina ayat perintah berdasarkan kata perintah dan gambar yang diberikan. Okey, baiklah murid-murid, kita lihat arahan yang diberikan. Okey, bina ayat
berdasarkan kata perintah dan gambar yang telah diberikan. Jadi, di sini cikgu sertakan contoh gambar yang boleh murid gunakan untuk membina ayat perintah yang sesuai. Jadi, apa kata perintah yang diberikan? Iaitu tolong. Jadi, kata perintah yang diberikan adalah tolong. Jadi, kita cuba untuk sesuaikan kata perintah ni dengan gambar yang diberikan. Jadi tolong apa berdasarkan gambar ini? Contohnya tolong buang sampah ke dalam tong sampah ataupun tolong bersihkan sampah yang banyak ataupun yang mana yang sesuai lah, yang murid boleh bina ayat sendiri berdasarkan kata perintah yang telah cikgu berikan dan gambar yang diberikan. Ini adalah gambar yang pertama. Seterusnya, okey, ini pun sama juga. Ini untuk gambar yang kedua. Yang tadi adalah gambar pertama, ni gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua di mana ada budak ni nak pakai topeng muka. Jadi apa kata perintah yang cikgu berikan adalah sila. Sila apa berdasarkan gambar ini. Jadi murid-murid bolehlah bina ayat perintah yang sesuai berdasarkan gambar dan kata perintah yang telah cikgu berikan. Okey, seterusnya gambar di mana ada orang sedang berlari menuruni tangga. Jadi apa kata perintah yang sesuai? Jangan. Iaitu jangan. Jadi jangan apa dekat pada berdasarkan gambar ini. Jadi murid bolehlah bina ayat yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan bersama dengan kata perintah ini. Mesti guna kata perintah yang telah cikgu berikan. Okey, ini adalah gambar yang terakhir, itu gambar yang keempat, iaitu di mana ada seorang wanita sedang seolah-olah mempelawa lelaki ini untuk makan makanan yang dihidangkan. Jadi, kata perintah yang sesuai yang cikgu bagikan adalah jemput. Jemput apa berdasarkan gambar ini? Jadi, murid-murid bolehlah guna kata perintah dan gambar yang sesuai yang diberikan oleh cikgu ini. Jadi, apabila dah siap tugasan, boleh hantar dalam grup Telegram nanti. Ada 4 gambar, jadi mesti ada 4 ayat perintah yang dibina oleh murid. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat melaksanakan tugasan dengan bijaksana. Jadi, itu sahaja. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu dan hari yang cikgu akan maklumkan kemudian. Bye. Assalamualaikum. Sayang kamu semua.